Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasli bin Haji Alias daripada Kumpulan 1, dan pada malam ini kami Kumpulan 1 akan membuat satu refleksi video yang mana kami telah mengambil tajuk kebanjiran warga asing, dan refleksi video ini adalah untuk subjek MPU 1043 yang mana pensyarahnya adalah Encik Ali. Dan sebelum kita mulakan dengan refleksi video, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Di sebelah kanan saya adalah saudara Muhammad Ezak Daniel bin Muhammad Kasim, nombor matrik 296402. Di sebelah sana saudara Muhammad Shibli bin Abdul Rahman, nombor matrik 296480, dan seterusnya saudara Berandah Anak Saleh, nombor matrik 295751, dan seterusnya saudara Muhammad Muhzi bin Muhammad Nur, nombor matrik 296476, dan yang terakhir saudara Muhammad Faizal bin Abdul Aziz, nombor matrik 296490, dan saya sendiri Muhammad Hasli bin Haji Alias, nombor matrik 295810. Sebelum kita mulakan dengan perbincangan tentang kebanjiran warga asing di Malaysia, kita akan lihat video yang akan kami paparkan sebentar lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini kita nak membicarakan melibatkan isu lambakan pelarian menceroboh dalam negara kita, yang sekarang ini menjadi satu ancaman kepada rakyat tempatan dan penduduk setempat. Isu yang hangat diperkatakan sekarang adalah isu melibatkan pelarian Rohingya yang ada ratusan ribu dalam negara kita tanpa ada sebarang dokumen dan data kepada kerajaan Malaysia. Mereka sekarang ini berada dalam negara kita. Mereka menghuni di perumahan kos rendah milik rakyat tempatan. Ini ancaman yang berlaku kepada penghuni setempat. Bayangkan tuan-tuan, mereka hadir tinggal di dalam rumah-rumah pangsa. Satu unit rumah ada berbelas-belas pelarian Rohingya, yang mereka ini berjiran dengan masyarakat setempat yang ada keluarga, yang ada anak, yang ada isteri. Anak-anak dara ini terpaksa berjiran dengan pelarian-pelarian ini yang akan memberikan kesan sosial, dan mereka ini juga terasa terancam bahawa ini boleh menggugatkan keamanan yang ada kepada mereka. Mereka juga bimbang, ibu bapa juga bimbang tinggalkan anak-anak di rumah mereka sendiri kerana mereka tidak yakin bahawa pelarian-pelarian ini tidak akan memberi sebarang ancaman. Adakah kita nak tunggu sehingga berlakunya satu kes rokok ataupun kes melibatkan jenayah baru kita nak ambil tindakan? Oleh sebab itu kita minta kerajaan sedia untuk melihat isu-isu ini, tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Taman Pelangi Juru Pulau Pinang. Saya nak tunjukkan macam mana pasar-pasar malam ni meniaga setiap hari. Macam mana kerajaan negeri MBSP boleh bagi kebenaran setiap hari dia orang berniaga macam ni. Dan saya nak bagi tahu dan menyusahkan penduduk kawasan perumahan. Dan saya tak faham macam mana boleh jadi macam ni di Majlis Bandaraya Pulau Pinang, dan di sini adalah YB. Ada YB kawasan sebelum ni, YB Goi Sio Leong daripada PKR, dan ahli parlimen kawasan ni masih ada sekarang ni. Ahli parlimen adalah Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao. Kita minta macam mana Taman Pelangi ni boleh ada lambakan warga asing berniaga ikut suka dia orang saja. Baik. Wap. Baik sini, woi. Ya, macam mana dia orang boleh berniaga? Saya tak faham. Ni dalam kawasan Taman Pelangi Pulau Pinang. Tengok. Dia orang boleh berniaga, masuk. Warga asing berniaga, saya tak faham tapak dia orang dapat macam mana. Boleh dapat lesen macam mana, saya tak faham. Tapi saya nak bagi tahu bahawa
MBSP perlu mai segera ambil tindakan setiap hari dia orang berniaga tanpa ada lesen. Ini aduan yang kita dapat daripada penduduk Taman Pelangi Pulau Pinang. Mai kita tengok satu tu kedai, tapi sekarang ni kita tengok dia orang mula tukar kawasan-kawasan dah tukar, peniaga-peniaga dah tukar daripada warga asing dari warga Malaysia tu. Belah ayam. Hey, ikan ayam berniaga, tak ada tauke. Siapa tauke? Tak mau main. Saya nak bagi tahu di sini ya. Tengok ikan berniaga, ayam berniaga, sembelih di sini, potong di sini. Semua ni dia orang boleh buat. Ini Pulau Pinang, ada undang-undang. Kalau rakyat Malaysia berniaga, peniaga-peniaga Malaysia mereka tak ada masalah. Kalau ada lambatan warga asing, dia orang hanya membeli sahaja di kedai-kedai ataupun di tapak-tapak berniaga rakyat tempatan. Kita tidak kira yang berniaga ini Melayu, Cina, India, Bumiputra, orang asli kita tak kira. Janji rakyat tempatan. Ini tengok, tinggal ayam, tinggal ikan lari. Saya bagi tahu macam mana pihak pengurusan, mana? MDSP, mana? MPKK, mana MPKK? Saya harap ini perlu ambil tindakan segera. Jangan sehari-hari kita kena mai, kita kena bagi tahu. Ini lambatkan warga asing berniaga. Saya tengok kemah boleh ada. Saya rasa sekarang ni kalau kita ambil ayam bawa balik pun tak ada orang akan halang. Siapa yang ni? Ada orang tak? Siapa yang tauke ni, tauke? Tak ada. Nampak? Saya buktikan. Secara lapangan saya buktikan bahawa ini adalah warga asing boleh berniaga dalam negara kita, di tempat kita. Suka hati dia orang saja. Tak ada pihak berkuasa. Ini saya nak bagi tahu. Ini satu perkara yang serius. Okey, baik. Tentunya kita telah melihat dua video yang kami paparkan untuk kami buat refleksi bagi subjek ini. Dan sedikit sinopsis ingin saya bawa dalam perbincangan pada malam ini adalah video yang dipaparkan adalah berkaitan dengan kebanjiran warga asing, tapi kami kecilkan skopnya kepada pelarian Rohingya kerana skop kebanjiran warga asing ini terlalu besar. Kita ada expat, kita ada mereka yang menjadi buruh tenaga kerja di Malaysia, kita ada pendatang asing tanpa izin, dan kita juga ada pelarian. Jadi kami ambil skop pelarian Rohingya, yang mana sinopsis kepada video tadi adalah Ustaz Sufian yang juga adalah seorang aktivis kemanusiaan yang berasal daripada negeri di sebelah utara Malaysia, mempersoalkan ataupun mempersoalkan tentang kebanjiran pelarian Rohingya di Malaysia. Adakah kita terikat dengan undang-undang UNHCR ataupun adakah kita hanya menerima mereka sahaja? Dan adakah pelarian Rohingya ini dibenarkan untuk bekerja, dibenarkan untuk berniaga seperti yang kita lihat pada video yang kedua? Jadi malam ini kita nak bincangkan daripada sudut MPU 1043, falsafah dan isu semasa. Okey? Baik. Saya nak teruskan dengan perbincangan di antara saya dengan sahabat saya, Saudara Izzat. Seperti yang Saudara Izzat tengok tadilah video tadi. Agaknya apakah pengajaran yang kita boleh ambil, kita sebagai pelajar UUM untuk subjek MPU 1043 ni, kita boleh ambil pengajaran daripada video yang telah dipaparkan tadi. Okey, baik. Terima kasih Saudara Nasri. Berdasarkan video yang dipaparkan, menurut pandangan saya ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil untuk dijadikan sebagai pelajaran. Yang pertamanya ialah penguatkuasaan undang-undang perlu lebih ketat. Okey, seperti yang dilaporkan oleh individu di dalam video tadi, Ustaz Sufian. berkali-kali beliau menyatakan bahawa tiada sebarang tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa terhadap pelarian Rohingya ini yang menjalankan perniagaan secara haram tanpa permit dan lesen yang sah. Mujur
wujudnya individu seperti beliau ini yang tampil untuk membongkarkan kegiatan perniagaan haram ini kepada umum. Kalau tidak, kita boleh nampak sendiri situasi yang seperti di Pasar Burung Selayang. Ya. Orang kita sendiri sampai kena keluar daripada tempat Betul. tu. Seperti kita pula yang menumpang di negara kita sendiri. Betul. Okey, seterusnya saya nak menjelaskan pengajaran kita boleh ambil daripada video ni, iaitu sebenarnya lah kalau kita tengok dari sudut kemanusiaan, kita boleh faham sebenarnya lah kenapa mereka ni menjalankan perniagaan secara tidak sah. Mereka sangat berani lah melanggar undang-undang. Kerana kalau kita pilih fikirlah, mereka ni Terdesak. terdesak untuk ni semua berniaga, langgar peraturan semua untuk kelangsungan hidup. Betul. Okey. Setuju. Ya. Mereka pelarian, mereka tidak boleh bekerja. Nak buat GrabFood tak boleh, nak buat Lalamove tak boleh kan. Ramadan 100 semua tak dapat kan. Jadi tak ada sumber pendapatan. Macam mana nak makan kan. Jadi yang kita boleh cadangkan kat sini lah, berdasarkan pengajaran lah kita boleh cadangkan adalah untuk mewujudkan social enterprise. Okey. Kat meja ni kita ada sebenarnya social enterprise. Iaitu yang diasaskan oleh seorang personality TV yang merupakan bekas Miss Universe, iaitu Deborah Henry. Beliau telah mengasaskan sebuah social enterprise yang diberi nama Fujila. Fujila ni dia pasarkan produk perhiasan lah, yang handmade dia, yang dihasilkan oleh pelarian-pelarian dari berbagai negara. Setakat ni dia tahu daripada Sudan, daripada Syria, yang Rohingya saya tak tahu lagi lah kalau mereka dah ambil ke tidak. Maksudnya dia ambil daripada negeri-negeri yang bergolak lah. Bergolak lah. Peperangan. Dan mereka bantu sebab mereka ni yang lari ke sini tak boleh bekerja kan. Betul. Jadi social enterprise ni membantu mereka untuk mendapatkan pendapatan demi kelangsungan hidup lah. Okey, yang Deborah ini dia dapat grant daripada Rotary Malaysia dan UNCHR sebanyak $5,000 untuk memulakan social enterprise ni. Jadi beliau bukan individu yang sangat terkenal, jadi bagi saya mungkin satu kelebihan dari beliau lah. Jadi mudahlah untuk dapatkan grant dan sebagainya. Jadi bagaimana NGO yang memperjuangkan hak rakyat Rohingya yang tidak terkenal, mereka nak juga, tapi mereka tak ada sumber, kerajaan takkan nak bagi kan. Tak ada ruang. Tak ada ruang, kerajaan tak boleh nak bagi sebab kita rakyat kita sendiri pun ramai yang tak cukup nak makan. Betul. Apa semua kan. Jadi apa yang kerajaan ataupun kalau kita kecilkan skop je, ahli parlimen lah, ahli parlimen atau adun kawasan yang ada ramai pelarian Rohingya tu, mereka boleh approach NGO ni dan menghubungkan NGO ni dan menghubungkan dengan UNCHR ataupun sektor swasta yang berminat untuk menyuntik dana bagi membantu pelarian-pelarian ini. Dan hujungnya pelarian Rohingya ini dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan mereka dan juga dapat membantu daripada sikit lah daripada sektor ekonomi dengan boleh membeli barang-barang di Malaysia. Dan mereka juga tidak perlu melanggar undang-undang ataupun merompak hak dan pelbagai tempatan dengan meniaga secara tidak sah. Okey, seterusnya kalau kita dapat lihat sebenarnya isu Rohingya ni, kebanyakan Rohingya di negara ini, kalau kita sebut kat mana-mana rakyat Malaysia boleh tahu. Tapi kenapa kerajaan sampai sekarang bertukar-tukar kerajaan? Kan daripada kita mula daripada zaman ni lah, PM ke-7 lah, Dr. Mahathir sampai ke zaman PMX ni. Kenapa masih ada isu ni? Kan? Kalau kita tengok, kalau melibatkan isu Rohingya ni, selalu kita tengok viral di sosial media. Yang ada tunjuk di tengah lah, yang ada menyaga sadar haram tadi, kita tengok video tadi kan. Dan ada juga yang minta sedekah, dia tak bagi, dia tunjuk di tengah kita kan. Gugut ludah lah dan sebagainya. Jadi kita faham sebenarnya setiap kerajaan ada fokus tersendiri. Contoh kerajaan Tan Sri terpaksa menghadapi COVID-19. Jadi mereka tidak boleh nak fikir pasal Rohingya ni, mereka lebih fikir pasal keselamatan rakyat, kesihatan rakyat dan sebagainya. Kemudian beralih kepada kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri yang fokusnya adalah peralihan transisi daripada pandemik kepada endemik COVID-19. Okey, kemudian yang kini adalah Kepada Raja, kerajaan perpaduan diwujudkan, dan kita dapat lihat sebenarnya kerajaan sekarang ni fokusnya adalah pertama menentukan hala tuju negara lah, selepas kita tengok ekonomi agak terkesan dengan episod-episod yang lalu. Dan kemudian kita dapat lihat adalah fokus kerajaan dalam menoktahkan kemiskinan rakyat. Dan sebagai seorang rakyat, saya sangat setujulah, cuma
kalau boleh kita fokus pada Rohingya juga. Sebab sekarang saya nampak Rohingya ni macam tak nampak, tak ada cerita pun. Kalau ada pun bila bot sampai masuk halau. Tapi ceritanya sekarang rakyat makin marah dengan Rohingya. Itulah Kan? sebabnya. Okey, baik. Tak apa. Seterusnya, saya nak tanya ataupun nak buka perbincangan kepada saudara Shibli tentang impak kita sebagai pelajar MPU 1043 berdasarkan video yang kita dah tengok tadi. Maksudnya sekarang ni apa impak ataupun kesan yang kita boleh dapat daripada sudut pandang seorang pelajar tentang video tersebut? Okey, terima kasih pada Cik Asli selaku moderator. Pada pandangan saya lah, untuk kesan-kesan ataupun impak pada pelajar-pelajar di Malaysia ni, kita sebagai pelajar kita boleh faham lah tentang hak asasi manusia. Dan kita kena tahu bahawasanya walaupun pelarian ni berada di negara kita, tapi diorang ni sepatutnya dilayan sama rata. Patut diberi perlindungan, kebebasan lah maksudnya. Tapi mesti ada satu penguatkuasaan dari segi daripada segi pemahaman tentang pelarian Rohingya ni lah. Selepas tu kita pelajar-pelajar mesti menghargai tentang pentingnya peluang pendidikan supaya kita dapat merealisasikan peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan, supaya kita manfaatkan apa yang ada lah. Pelajar juga boleh memahami ataupun mempunyai kesedaran tentang isu kemanusiaan, dan pelajar boleh belajar bagaimana untuk membantu mengenali pelbagai budaya, dan pelajar bolehlah mengambil budaya-budaya ataupun nilai-nilai yang positif daripada diorang ni lah. Sebab kita pelajar, kita boleh menghadapi cabaran yang akan datang. Tapi nampaknya sebenarnya realiti yang berlaku di bawah adalah masing-masing ada kejutan budaya. Betul. Pertumbungan budaya di antara Betul. rakyat Rohingya dengan rakyat Malaysia. Betul. Sebab okey. Sebagai pelajar, kita sepatutnya kena ambil satu inisiatif daripada yang apa yang terjadi di dalam negara ini, supaya kita boleh menonjolkan lagi bakat yang akan datang, supaya kita boleh mengenali lah masalah pelarian Rohingya ni. Okey, baik. Seterusnya, saya nak buka perbincangan kepada saudara Berandah tentang analisis falsafah. Analisis falsafah yang mana, yang macam mana, yang bagaimana yang kita boleh ambil berdasarkan daripada video tadi. Silakan. Terima kasih saudara Asli. Untuk analisis falsafah ni, saya akan kecilkan dia punya skop kepada 3 kategori. Iaitu yang pertama, ya metafizik. Metafizik ni dalam video yang ditunjukkan Ustaz siapa? Ustaz Sofian. Ustaz Sufian, sorry. Ustaz Sufian yang mengisahkan kepada agama. Agama ni lambakan perayaan Rohingya ini, kebanyakan mereka beragama Islam. Apabila mereka datang ke Malaysia, mungkin mereka terlupa mempraktikkan agama ni, kerana kita mempunyai pelbagai agama di Malaysia. Contoh Kristen, kaum India dan sebagainya. Ataupun sebenarnya yang lagi tepat, mereka mempergunakan agama untuk meraih simpati. Betul. Okey, teruskan. Yang kedua iaitu epistemologi.
Epidemiologi ni lebih kepada mengisahkan latar belakang pelarian Rohingya, cara mereka datang ke negara kita ini. Lepas tu lebih kepada pengalaman mereka semasa menjadi pelarian di negara mereka sendiri di mereka sendiri ataupun di negara lain. Ya, iaitu menceritakan kisah-kisah mereka dari macam mana dari mereka datang dari menggunakan apa? Pelarian perahu nak datang ke Malaysia ni. Itu akan menggambarkan analisis falsafah epistemologi. Tapi nampak tak? Mereka di sana adalah pelarian. Tapi apabila mereka sampai di sini, mereka umpama tuan tanah. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada saudara Mozi. Kita dah dengar tadi perbincangan di antara 3 sahabat-sahabat kita ni tentang pengajaran, tentang impak, tentang analisis falsafah. Jadi, saya nak buka perbincangan kepada saudara Mozi. Bagaimana kita nak menyelesaikan isu kebanjiran warga asing Rohingya ini dalam konteks JERI dan juga rukun negara. Isunya adalah tadilah, mereka ni di sana pelarian. Bila sampai ke sini, mereka ni umpama tuan tanah. Seperti yang saudara Izzat cakap tadi, mereka ni terdesak, perlukan makanan, perlukan perlindungan. Jadi mereka terpaksa berniaga secara haram untuk kelangsungan hidup. Jadi macam mana kita nak selesaikan isu ni? Okay, terima kasih Encik Asli. Pada pandangan saya, penyelesaian ini dapat dihubungkan dengan 4 konsep JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek di dalam rukun negara. Program ini dapat membantu memenuhi isu kebanjiran warga asing, terutamanya pelarian Rohingya dalam konteks rukun negara. Penyelesaian ini menyumbang kepada prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, kesopanan, kesusilaan dan kesetiaan kepada raja-raja dan negara. Maksud saudara Mozi, kita kena ajar dia orang rukun negara. Maksud Supaya isu yang ada ni boleh selesai. Okey, contohnya kalau kita bercakap pasal isu pendidikan, mereka etnik Rohingya ini bila mereka datang, mereka tidak mendapat pendidikan di negara mereka, contohnya Rohingya ni di negara Myanmar ni. Jadi mereka bila masuk di Malaysia ni, mereka ni tidak boleh mengikut adat dan budaya Malaysia, seperti contohnya bersopan santun. Jenis macam rakyat Malaysia ni jenis bersopan santun, macam beramah mesra, berbudi bicara lah. Yang tu. So cuba kita lihat isu kebanjiran warga asing. Maksudnya sekarang ni kita kena wujudkan sekolah untuk dia pula. Dia ni pelarian ni. Sebab dia punya sekolah pendidikan ni, ilmu ni sangat penting dalam mendidik. untuk dalam mendidik lah pelarian Rohingya ni di Okey. Malaysia ni. Teruskan. So cuba kita lihat isu kebanjiran warga asing telah mendatangkan kesan dan implikasi dalam mempengaruhi kesejahteraan jasmani individu dan sosial masyarakat rakyat di Malaysia ni. Betul, memang mereka mempengaruhi sebabkan sifat-sifat mereka tu yang tak menghormati rakyat tempatan. Itulah dalam kita menangani isu kebanjiran warga asing ni, kerajaan perlu mengambil tindakan tegas dan perlu ada tindakan solusi. Tidak boleh dibiarkan akan menyebabkan mereka mendominasi kegiatan ekonomi negara, kerana mereka mampu menyewa rumah, membuka perniagaan dan menikmati peluang apa yang rakyat Malaysia perolehi, seperti subsidi, pengangkutan awam dan kemudahan kerajaan sediakan untuk rakyat di Malaysia ini. Saya bagi contoh Contoh paling mudah. Kita kat sini berkeluarga. Gaji kita, katalah kita ambil gaji minimum 1,500, 1,500. Kita kena tara berapa orang? Paling kurang 4 orang. Satu keluarga. Dia 1,500. Berapa orang dia nak sara? Dia seorang je. Duduk rumah 20 orang. Satu rumah. Jadi disebabkan itulah kita perlukan penyelesaian dalam isu konteks FPK tadi ataupun JERI dan juga rukun negara. Seperti yang saudara Mozi terangkan tadi. Okey. Jadi
dari sudut pandangan saya yang sangat jauh tentang isu Rohingya ini sangat susah. Jadi kita perlu merangka dari sekarang untuk tindakan yang wajar agar masyarakat tidak tergugat dengan kehadiran warga asing di Malaysia ini. Kenapa kita pula perlu nak merancang dalam tempoh masa yang panjang? Kita terus halau dia orang keluar tak boleh ke? Sebab kita ni negara dunia ketiga, tapi kita ni macam tak terikat dengan UNCHR. Kan, jadi kita ni atas pelarian ni, Rohingya ni datang ke Malaysia ni atas budi bicara kerajaan Malaysia. Jadi kita tak terikat pun dengan undang-undang Ya, betul. UNHCR. Jadi apa yang diambil oleh warga asing, kita perlu beri perhatian dan tekankan kerajaan perlu ada pelan tindakan yang betul fokus untuk menyelesaikan masalah kehadiran warga asing. Contoh, agensi pengawasan perlu memfokuskan isu kebanyakan warga asing Rohingya ini. Maksudnya sekarang ni saya boleh katakan jangan sampai rakyat ambil tindakan sendirilah. Betul. Kan? Okey, baik. Kita teruskan kepada sahabat saya terakhir, saudara Faizal. Agaknya macam mana pembelajaran secara kendiri yang kita perolehi sebagai pelajar berkaitan dengan tugas ini? Saya mudahkan lagi, apa benefit daripada sudut pandang seorang pelajar yang kita dapat apabila kita menjalankan tugasan tentang video refleksi dengan tajuk kebanjiran warga asing, pelarian Rohingya? Okey, baik. Terima kasih saudara Asli. Okey, di sini saya ingin menjelaskan pembelajaran yang kendiri yang kita boleh dapat daripada tugasan yang dibuat. Okay? Ada beberapa poin dekat sini. Ya. Yang mana yang pertama, pemahaman mendalam tentang isu global dunia. Yang mana menyelesaikan isu pelarian Rohingya ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah, politik dan sosial ekonomi di Myanmar. Dan proses ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap kerumitan isu global di mana membuka mata terhadap tentangan komuniti yang terpinggir di sana. Jadi yang kedua pula adalah di mana keupayaan analisis dan penyelesaian masalah itu sendiri. Okey, tugas menyelesaikan isu pelarian Rohingya ni memerlukan analisis maklumat yang sangat kompleks. Sangat kompleks dan kemampuan mencari penyelesaian. Jadi di sini kita dapat keupayaan analisis dan penyelesaian masalah ini bernilai dalam konteks tugas dan kehidupan sehari-hari serta memberi manfaat lah dalam kerjaya. Okey, seterusnya yang ketiga, poin yang tiga adalah sensitivity dan kesedaran antara budaya. Okey, mengkaji isu pelarian Rohingya ni mendalami dan tentang kehidupan dan tentangan mereka, iaitu meningkatkan sensitiviti dan kesedaran terhadap pelbagai budaya, di mana kita dapat kenal pelbagai budaya dan hak asasi manusia dan isu kemanusiaan itu. Dia berkait juga dengan domain rukun negara tersebut. Okey, dan pembelajaran ni kesedaran ini membentuk individu yang lebih terbuka dan mampu bekerjasama dengan orang dari latar belakang yang berbeza. Okey. Baik. Secara rumusannya ataupun kesimpulannya, kebanjiran warga asing ataupun pelarian Rohingya ini sebenarnya mendatangkan masalah daripada sudut sosioekonomi rakyat Malaysia di sesetengah tempat, seperti di Selayang, di Langkawi dan Melaka. Ada juga di mana pemimpin-pemimpin setempat yang telah mengambil tindakan, dan sebagai contoh kita ambil contoh YB Helmi Adun di Don Duyung, Melaka, yang telah mengambil tindakan terhadap Rohingya ini. Dan apabila tindakan yang agak keras diambil, mereka ini mudah untuk mendengar cakap. Berbalik-balik kepada kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita nak? Berbalik-balik kepada kita semua, apakah yang kita mahukan? Apakah tindakan yang kita nak kerajaan ambil terhadap pelarian ini, yang sekarang ini statistik menunjukkan telah mencapai lebih kurang 1 juta orang
di Malaysia. Jadi adakah kita nak perkara-perkara buruk terjadi seperti apa yang diceritakan, dipaparkan dalam video tadi? Jadi renung-renungkan, fikir-fikirkan, ambil tindakan yang tepat. Sehingga itu, kami daripada kumpulan 1 untuk tugasan kebanjiran warga asing dari Rohingya ingin memohon maaf sekiranya ada terdapat keterlanjuran bicara, keterlanjuran laku. Dan sehingga itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.